Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid Jamek Kampung Seri Gading, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keberkatan, keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Tidaklah aku memberikan melainkan sedikit sahaja ilmu. Tinggi mana pun kita belajar, sebanyak mana pun sijil yang kita perolehi, Allah Ta'ala kata utitum minal ilmi illa qalilah. Maka yang sedikit ini bukanlah untuk menjadikan kita bersifat sombong, riak, ujub dan sebagainya. Tapi yang sedikit yang Allah kurniakan, yang Allah anugerahkan ini ialah untuk kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya bagi kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah Ta'ala ini insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini satu majlis, kalau boleh dikatakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam yang masih ada lagi sampai hari ini kepada kita atas sebab kelahiran putera junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syukur tuan-tuan? Syukur apakah memadai dengan hanya mengucap alhamdulillah? Kalau hanya itu je yang kita ucapkan menandakan kita bersyukur kepada Allah, apakah dah cukup? Berapa kali kita ucap alhamdulillah, puji Allah Ta'ala dalam sehari semalam? Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kita gunakan sampai tak terhitung banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai tak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan sampai tak terhitungnya nikmat Allah kita hanya mampu mengucapkan alhamdulillah hanya sekadar beberapa kali? Satu hari paling minimum lah 17 kali.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? 17 kali. 17 rakaat lah tuan-tuan kan. 2, 4, 4. Kan? 3, 4. 17 semua dah. Takkan itu je nak puji Allah. Bernapas satu hari 20,000 kali. Itu baru nikmat bernapas. Takkan ucap Alhamdulillah 17 kali. Nikmat yang kita guna terlalu banyak. Kalau hanya bersyukur itu mengucapkan Alhamdulillah, makna tak cukup lagi lah tuan-tuan. Satu hari katalah 60 kali ucap Alhamdulillah. Tapi rasa tak sampai lah kot. Sebab datang tadi pun tak ucap Alhamdulillah pun. Turun motor tadi tu, turun kereta ni kan. Daripada rumah sampai sini tadi tu. Mati enjin motor, enjin kereta, apa baca tadi? Turun-turun, Alhamdulillah, sampai ada masjid. Rasa 80% tak sebut. Bukan tuduh lah kan. Tapi 80% biasa tak sebut lah. Bukan tak nak sebut Ustaz, terlupa. Bukan lupa, memang tak pernah sebut. Tak pernah disebut. Alhamdulillah ni tak tahulah. Kalau makan tunggu senawa dulu. Baru teringat Alhamdulillah. Kalau tidak, ma'assalamah. Terlupa nak ucap Alhamdulillah pada Allah. Jadi syukur ni apa? Syukur ni bukan hanya sekadar mengucap Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah diberikannya, diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syukur? Meletakkan sesuatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah pada tempat dia. Allah bagi nikmat sihat, kita letakkan sihat itu pada tempat dia. Kita gunakan sihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat mata, kita gunakan mata ni elok-elok untuk Allah. Itu nama orang bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur, aku tambah. Kau bersyukur atas nikmat mata, aku tambah nikmat mata, sihat mata. Alhamdulillah. Ini nama syukur pada Allah. Syukur Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW. Sebab adanya iman kita, adanya Islam kita hari ini atas sebab diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Maka tanda syukur kita gunakan nikmat iman dan Islam itu untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur memang senang disebut, tapi susah nak diamalkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Nabi diutus oleh Allah? Kata Nabi SAW, pertama aku diutus, pertama-tama aku lahir ni, aku dihantar oleh Allah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Pertama aku lahir, kata Nabi SAW, diutus oleh Allah ialah menyempurnakan akhlak kita. Kita tengok Allah didik Nabi SAW. Pertama-tama bubuh nama pun dijaga namanya. Jarang orang Arab ada nama Muhammad. Tapi lahirnya Nabi, nama yang diberi ialah Muhammad. Nak bagi tahu nama main peranan juga kan. Bukan nama tak main peranan. Pasal itu nama ni dipanggil elok-elok. Jangan gelar-gelarkan dia. Cari nama yang ada makna. Siapa nama? Zaki. Cerdik. Siapa nama? Yusri. Mudah. Niat dalam hati, ya Allah, lahirnya anak aku ini, aku letakkan nama dia Muhammad Zaki. Jadilah dia, ya Allah, hamba engkau yang cerdik, ya Allah. Tu. Sampai dia hidup, kita panggil siapa? Ki. Nama dah elok. Kita pergi panggil ujung je. Ki. Siapa nama? Muhammad Zaki. Pasal apa tak panggil nama? Dah biasa macam tu, Ustaz. Nama main peranan. Doa hari-hari. Ya Allah, cerdiklah anak aku ni. Cerdik, ya Allah. Ya Allah, permudahlah anak aku ni, ya Allah. Nama yang aku bagi ni,
Aku minta hari-hari aku sebut. Orang sebut nama anak aku, ya Allah, permudahkan dia, ya Allah. Nama main peranan, tuan-tuan. Nama yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad. Muhammad nama. Orang Arab tak ada nama Muhammad. Tak ada. Bagi nama Muhammad. Nabi SAW. Itu Allah Ta'ala didik bab akhlak. Nama main peranan. Jangan main panggil suka-suka. Siapa nama? Abdul Latif. Siapa nama? Latif. Siapa nama? Latif. Bukan Abdul Latif ke? Itu bahasa Arab lah. Abdul Latif. Hamba yang lemah lembut. Abdul Hamid. Nama elok-elok, tuan-tuan. Kita pergi panggil. Kita rosakkan panggilan itu. Masya Allah. Rugi kita, tuan-tuan. Apa yang ditunjukkan kita? Sampai Nabi digelar sebagai Al-Amin. Akhlak dulu. Belum yang lain-lain, tuan-tuan. Kita ni, Tuan Imam ni semua ni dulu kan, didik anak apa yang kita didik dulu? Akhlak anak kita dulu. Didik dia macam mana hormat orang tua, jumpa orang tua. Pasal tu orang dulu, anak lalu depan orang tua tunduk. Tak berani lalu depan orang tua, jauh lalu. Dulu. Masa lapis tuan-tuan yang lama-lama ni, dulu. Didik anak tu banget, kita ni dulu, tak berani orang datang duduk dalam. Nak lalu, jauh belakang. Jangan lalu depan-depan ni. Lalu, sehari balik orang, dapat kita. Main gaya kata dia. Boy. Nah. Sekarang dah habis. Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tuan Haji ke, dia lalu, dia selamba, terkejut Tok Imam. Dulu mana berani? Dulu, cik, jalan dulu cik jalan dulu. Mana sekarang ada macam tu? Sekarang badasuk pergi. Tak kejut anak siapa dia ni? Lah orang kampung ni lah anak. Anak siapa? Anak Bilal tu. Anak Bilal. Anak Bilal. La ilaha illallah. Sekarang punya masa budak-budak kan. Dia dah jadi, kita pun pening kepala. Dulu anak penuh dengan adab sopan, nak potong jalan, Allahu Akbar, tak berani. Jumpa orang tua, cik, tak berani. Hormat orang tua-tua. Hari ni mana akhlak dah habis dah. Tak ikut yang Nabi tunjuk. Cara didik anak, kita tak ikut cara Nabi lagi dah. Kita ikut cara sendiri-sendiri kan. Orang dulu anak tak berani buat jahat pasal satu kampung jaga anak dia. Anak kita satu kampung tukang jaga. Tak berani budak tu buat jahat. Mana nak pergi? Nak pergi situ. Kau ni anak tu kan, aku cakap dengan ayah kau besok. Tak berani kan. Satu anak dulu, satu orang anak satu kampung jaga. Anak engkau pun satu kampung, anak dia pun satu kampung. Tak berani nak buat kan. Sekarang, bang, anak abang saya tengok merokok. Memang saya bagi. Ilah. Anak aku je nampak, anak orang lain tak nampak. Anak aku seorang je jahat. Payah kan? Akhirnya, apa kita nak buat? Nantak kau lah. Jahanam kau, anak aku kan, anak kau. Kita katalah yang rosak anak kau kan, anak aku. Akhirnya, satu kampung rosak pasal anak dia nanti ni. Anak kita berkawan dengan dia kan. Nak larang tak boleh. Kau jangan kawan dengan budak tu. Dia kawan, tak boleh lah. Mana boleh. So itu Islam mengajar kita, tuan-tuan, mendidik. Nabi ajak, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Habis bab akhlak Nabi. Angkat jadi Nabi umur 40 tahun. Bila dah angkat jadi Nabi umur 40 tahun, apa Nabi buat? Nabi pun jalankan usaha dakwah dia. Pertama-tama mengenalkan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kenalkanlah Allah Ta'ala ni, siapa Allah Ta'ala ni? Awaludin ma'rifatullah. Mula-mula agama ini, bila Nabi diangkat jadi Rasul, pertama dia kenalkan manusia pada Allah. Kita hari ni tak kenal Tuhan dah, tuan-tuan. Mana kenal Tuhan dah ni? Lagi tak kenal Tuhan. Nunjuk tak kenal, tuan-tuan kan? Sebab itu kita bila tak kenal, tak adalah rasa cinta. Tak kenal, maka tak cinta.
Tak kenal, rasa tak cinta. Bila tak cinta, tak adalah rasa rindu. Yang tuan-tuan cinta tu pasal apa? Yang tuan-tuan datang rindu tu pasal apa? Ada rasa cinta dalam hati. Rindu kat yang dicintai. Dulu ni sebelum kahwin, tapi yang tua-tua tak ada lah. Yang tua-tua ni semua orang tua jodoh dulu, tak boleh kan. Kau jalan. Lawa tak lawa jangan cerita banyak. Kau nikah je lah. Tuan-tuan imam kan, dulu macam tu, tak berani nak melawan orang tua. Dia main belakang rumah aja. Mak ayah berkenan tu budak tu. Mana? Tu belakang rumah kita tu. Pagi lagi dah nyapu laman, dah nyedai baju. Bagus budak tu. Kan? Jadi tuan-tuan berkenan lah kan. Bila berkenan, kau nikah dengan budak tu. Yalah ayah. Mana kata? Ayah je lah nikah kalau ayah dah berkenan. Ini bukan sekarang. Sekarang dengan cakap lagu tu. Sekarang ayah berkenan tu. Ayah lah nikah kata dia. Dah ayah berkenan. Saya tak nak kata dia. Kan? Dulu senang dah kan. Tuan Imam kan macam mana dulu pengurusi tu kan. Kekal walaupun tak lawa 12 anak. Tak lawa mana pun. Kadang kita punya handsome dapat bini Allah tak lawa. Tapi anak 10. Kekal bercucu cicit. Kan? Sebab waktu itu orang tua-tua didik anak ni tengok nak cari menantu biar sedap di hati, tak sedap di mata tak apa. Sekarang sedap di mata, di hati serabut tak apa. Pasal tu di mata hari ni kita tengok kan, Masya Allah, melentik-lentik, lawa nak mampus kan, bulu kening melentik, bulu mata melentik, kuku, badan pun melentik. Dengan bakal pak mentua pun bula mata tengok. Allah, pandai tu anak aku cari. Tapi bangkitnya ke 12. Masak haram tak jauh. Membuto je ke jom. Tapi dah berkenan, orang macam mana? Tapi kita bapak-bapak ni kurang lah. Tak kisah sangat. Yang kisah siapa ibu-ibu lah kan. Bapak ni kalau kau dah suka, ada duit, jalan. Yang siapa yang bising? Ibu-ibu lah. Kau tak berkenan pun dia, yang berkenan pun dia. Kita hati. Kita main suka hati je. Dia orang lah kan. Budak tu pun datang kan, salam, cium tangan semua kan. Allah, lembutnya budak ni. Bang, janganlah kita tanya budak ni berkenan betul, saya tengok lembut tu budak ni kata dia. Ya ke lembut? Ya bang, lembut tu sopan akhlak dia kan. Rajin pun rajin. Saya tengah makan dia ambil pinggan nak basuh. Belum habis lagi makan dia dah ambil pinggan nak basuh bang kata dia. Tak pernah saya jumpa. Tengah makan bang, dia kena pinggan saya nak ambil basuh. Allah bang, makan. Janganlah bang, janganlah, jom. Tu masuk mula-mula tu. Kan? Kita pun minat kan. Dah nikah lama baru tu pukul 11 suku bangkit. Rupa mak mentua pula kena buat sarapan. Sudah. Ni. Sekarang punya bahasa lah. Sekarang ni pasal apa? Cinta mula-mula. Cinta. Cuba tengok anak kita bercinta macam mana kan. Bila bercinta kita cakap dah tak baik, tak elok. Budak ni lah itulah. Tak, dia cinta. Nak juga. Hujan, ribut, topan sanggup pergi nak dating tu. Cinta lah kan. Tak ada nama lain yang disebut. Nama dia je. Sembang-sembang, nama tu. Sembang-sembang, itu nama. Mana sebut nama lain lah. Sebab itu yang dicintai. Pasal apa kita tak sebut nama Tuhan? Pasal tak cinta Tuhan. Macam mana nak cinta? Tak kenal pun. Kenal Tuhan tak? Kenal ke Tuhan? Kalau kenal Tuhan tak rasa cinta apa? Ni tadi ni. Ni. Datang semayang ni pasal rindu cinta Tuhan ko, pasal datang, pasal terpaksa datang. Pasal rindu Tuhan ko, datang tadi. Jujur-jujur ni masjid ni. Ni masjid. Kan, jangan bohong kan. Boleh lepas sembahyang tadi kan. Tengok jemaah-jemaah saya ni semua jauh-jauh datang tu, Tuan Haji semua datang. Semua datang tu jemaah tu, semua datang tu. Yang biasa kenal saya lah. Kan. Ni datang tadi ni pasal rindu Tuhan ko, cinta Tuhan ko, atau memang datang pasal program maulidnya? Pasal ikut saya je tu. Pasal ustaz datang masjid aku datang.
Malam ni maulid, imam pun suruh datang, aku pergilah. Kalau tak adalah. Bukanlah pasal rindu pada Tuhan. Bukanlah pasal cinta pada Tuhan. Sebab apa tak rindu, tak cinta, tak kenal dia. Siapa dia? Siapa Allah? Yang Tuhan tanya, malaikat tanya besok ni dalam kubur. Ma rabbuka? Dia kata, siapa Tuhan kamu? Apa nak jawab? Allahu Rabbi. Kalau aku ni Tuhan engkau sentiasa sebut aku. Kalau aku ni Tuhan, kau sentiasa rindu kat aku. Tak lekang di bibir engkau, di hati engkau ingat aku. Sampai kau tengok alam ini, kau nampak aku, kata Allah. Ada ke macam tu? Tadi pun turun motor pun tak ucap Alhamdulillah. Ingat apa? Ni tadi ni pakai baju tadi ni. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tadi nak pasang sui lampu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Terlupa lah Ustaz. Bukan terlupa. Memang tak pernah sebut. Bukan masjid ni lah, tempat lain lah. Tapi dah datang malam sini. Sini lah baru duduk. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi datang itu bawa kenalkan Tuhan. Supaya engkau sebut tentang Tuhan. Engkau ingat Tuhan. Ini semua hak milik Tuhan. Nabi datang pertama diutus oleh Allah. Ada apa? Ajar mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. 10 tahun Nabi ajar untuk kenal Tuhan. Sebab apa kenal Tuhan? Bila kenal, kita sentiasa sebut dia. Rindu kat dia. Nak semayang ni pasal rindu kat dia. Aku rindu sangat. Pukul apa? 6.56. Pukul apa sampai? Pukul 5 dah datang lah. Mana kan? Nak jumpa yang dirindui. Pukul apa janji? 6.56. Ni pukul 5. Tak apalah, aku rindu sangat. Tak sabar nak jumpa dia. Kita bercinta. Janji aku dating pukul 4. Pukul 2 dah terpacak situ. Aduh. Gila. Girlfriend lah. Pukul apa janji? Pukul 4. Ni pukul 2. Tak apa, aku tunggu dia kan. Yang penting aku tunggu, tak boleh. Aku rindu sangat dekat dia. Kita kata rindu dengan Tuhan 6.56. 7 suku tak sampai lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Oh, kata bang, dah azan tu. Lambat itu, kata dia. Qomat lambat itu. Tu dah qomat dah tu. Imam tu baca panjang. Tak, sebab tak rindu. Tu yang panggil pun macam-macam jawapan lagi. Bila dah azan tu, bang. Dia nak cepat. Alah, masjid tu aku tahulah. Lambat tu. Imam tu sembahyang sunat banyak tu. Tu dah sudah macam qomat dah tu. Alah, biarlah qomat lambat lagi sembahyang tu. Panjang macam tu imam tu. Panjang. Tu bila abang nak begini? Sabarlah. Tak rindu tu yang relax. Yang nak pergi. Tak rindu. Apa sebab tak rindu? Tak kenal Tuhan. Nak kata tak ingat Tuhan, bertulis dekat masjid Allah Muhammad. Tapi masjid ni tak ada saya jumpa. Ada. Allah satu, Muhammad satu. Kiri kanan lah. Banyak masjid gantung benda tu kan. Alif lam lam ha tu. Apa sebab gantung saya pun tak tahu. Apa sebab tuan-tuan gantung? Saya tanya orang masjid, orang surau. Pasal apa dia gantung tu? Pasal apa dia gantung? Tu Allah ke? Allah ke tu? Pasal apa gantung? Muat mesti tahu. Gantung orang Kristian pun dia gantung. Enggak, Jesus dia. Ni. Apa sebab gantung? Tu betul lah, tu betul. Nak kata ingat, bang, nak cerita sikit lah kan. Dulu dalam kereta, orang gantung ayat Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dekat steering tu, bismillah. Allah. Baca ke? Haram tak baca pun. Tu depan tu. Tulis la ilaha illallah. Bismillah. Semua tulis kan? Baca? Tak baca pun. Apa tulis? Tu apa tu? Apa tu? Tulis tu. Berapa yang baca tu? Tak ada. Tu doa digantung. Doa masuk masjid, keluar masjid ni. Berlekat kat dinding tu. Haram tak baca pun. Masuk bodoh.
keluar pun sama. Kan? Sebab dia nak ingat bukan kat situ, dia ingat kat sini. Ya. Bila kita kenal Allah, tak tulis pun ingat, tak nampak pun ingat. Tu nama kenal Allah. Ustaz malam ni lain macam. Ni lah imam lah ni manggil ni, Imam Fauzan ni. Macam mana dia jumpa ustaz ni, dia tadi panggil ni ustaz ni. Tak. Nak bagi faham, Nabi diutus oleh Allah, bukan main-main. Nabi diutus oleh Allah, bawa tugas penting. Sebab nanti di akhirat Nabi nak kena tanya sebagai saksi. Apa yang kau kenalkan hamba aku ni? Yang kau kenalkan hamba aku ni ke aku ni? Apa yang kau tunjuk? Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Siapa Allahu Rabbi? Tuhan kau yang mana? Tuan-tuan. Ya. Tak ada. Nak kata mengharap pada Allah? Tak ada. Nak kata kebesaran Allah dalam hati? Tak ada. Nak kata keagungan Allah Ta'ala dalam hati? Tak ada juga. Nak katakan kehebatan Allah dalam hati? Tak ada juga, tuan-tuan. Tak ada. Apa yang hebatnya Allah? Apa yang agungnya Allah? Tak ada. Sebab itu kita tak ambil endah tentang Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Di malam ni tuan-tuan, memang masa singkat lah tuan-tuan. Masa singkat. Kupas bab tauhid ni pun tak habis ni tuan. Ni semua jemaah-jemaah si penggarap ni jemaah ramai ni. Yang tak tahulah macam mana dia boleh tahu saya ada kat sini. Saya puas rahsia tuan-tuan. Rahsia kali pada diorang kan. Tapi diorang tahu je, terbau je dia. Terhidu dia. Ya? Pasal dah ada rasa cinta tu. Dah ada rasa cinta, dah kenal cinta. Tu yang rindu nak dengar, nak ikut. Tu. Tak ada macam Tuhan, macam Allah Ta'ala. Tak ada rasa itu. Macam mana tuan-tuan? 10 tahun Nabi ajar kenal Tuhan. Kenallah Allah. Kenal Allah sungguh-sungguh. Sehingga tak ada siapa-siapa melainkan illallah. Saya dah 50 tahun umur tuan-tuan. Masjid Malaysia ni rata dah saya pergi tuan-tuan. Tadilah saya pun nampak Tuan Imam ajar mengucap. Belum ni tak ada tuan-tuan. Panggil budak-budak nak baru balik. Mari sini kau, mari sini. Ni besok jumpa Tuan Imam dekat masjid. Anak kamu apa orang? Anak kamu yang dah balik berapa orang? Datang masjid. Kenapa, Mam? Nak ajar, nak dengar dia mengucap macam mana? Tadilah saya nampak tu. Allahu Akbar. 50 tahun dah umur saya. Ni kalau nak tanya balik semula ni kan, depan siapa mengucap tu? Kalau ingat lah, depan siapa mengucap gitu. Mula-mula dulu siapa depan siapa? Tak ada. Mana ada tu? Tak tahu depan siapa. Kita rajin menanya, Mam. Rajin nanya orang. Kalau mu'alaf tu, rajin sungguh nanya. Kalau mu'alaf masuk Islam, datang masjid, siap engkau. Ni saudara baru ya? Bila masuk Islam? Sudah 1 bulan tu. Dekat mana? Dekat imam. Imam mana? Tu Masjid Seri Gading. Berapa bulan masuk? Sudah 1 bulan. Mana surat? Dia pergi. Last kali soalan apa? Sudah potong? Dia penanggung sudah. Soalan akhir ya. Kalau dia buat melawak kita macam mana tu Haji? Tu Haji saya tu kan. Tu. Kalau dia tanya kita, Haji bila besok? Habis. Besok apa? Besok Islam. Bila Haji mengucap dia tu, apa nak jawab? Haji ucap depan siapa gitu? Siapa nak jawab depan siapa? Depan siapa mengucapkan 2 kalimah syahadah itu? Siapa saksi? Mana surat masuk Islam? Aku punya mak Islam, ayah aku Islam. Betul. Itu Haji punya mak, punya ayah memanglah. Haji bila masuk? Mau masuk Islam mesti mengucap 2 kalimah syahadah macam imam dengar tadi lah. Saya tengok imam ajar tadi. Mari sini. Mengucap. Imam nak dengar ni. Terjemahkan. Faham tak? Bagi penerangan. Dah mengucap dah kan? Kamu dah mengucap ni. Kamu dah balik kan? Dah akil balik. Apa kamu kena buat? Ni kewajiban kamu ni. Dosa kamu tanggung lepas ni. Tu. Dulu mana ada kita? Dulu.
Jujur cakap kan, mana ada? Ada. Kita pun tak tahu depan siapa kita mula-mula mengucap tu. Tanda tak ada. Kristian ada tanda tak Imam? Macam mana kau tahu dia Kristian? Kau tengok salib itu bang. Mana? Kau tengok gantung kat tengkuk kat leher tu. Ada tanda. Islam apa tanda? Tak ada. Tadilah saya tengok tadi saya datang saya kata apa benda lah Imam ni buat. 50 tahun dah hidup. Hari ni baru dapat dalam sejarah tengok orang mengajar ucap. Budak-budak yang balik. Panggil. Mari kau orang balik. Jumpa mak bapak dia tanya, kau ni mak anak kau dah balik belum? Dah ajar ucap belum? Ucap Imam. Elah dia nak balik dah. Masuk Islam kan dia. Kau dah Islam kan ke belum dia? Dia mau Islam, saya Islam. Kau jangan Islam, anak kau ni. Dah ucap ke belum? Kalau tak belum, mai panggil kat aku. Datang masjid. Bawa dia jumpa aku. Aku nak ajar dia mengucap, aku nak dengar. Nak sahihkan dia. Nak pastikan dia. Besok kau di akhirat bertanggungjawab. Apa macam? Kan? Tuan-tuan, ini bukan main-main. Tuan syahadah. Nabi ajar benda tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu nak bagi faham. Siapa dia melainkan Allah. Tak ada siapa-siapa melainkan dia. Tu. Kau mengharaplah pada Allah. Kau berdoa pada Allah. Kau bergantung haraplah seluruh kehidupan kau pada Allah. Nabi ajar 10 tahun. 13 tahun namanya Nabi ajar. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat. Nabi jasa Nabi besar tuan-tuan. Besar sungguh jasa Nabi. Pasal itu kita bersyukur pada Allah. Ikutlah Nabi. Tanda syukur, dengarlah cakap Nabi. Ikutlah cakap Nabi, nasihat Nabi. Itu belum syariat lagi tuan-tuan. Baru aja bab kenal Tuhan. Rata-rata hari ni orang tak kenal Tuhan. Pasal itu adanya sifat sombong, adanya sifat riak, adanya sifat ujub, adanya sifat dengki, dendam, semua ada sebab tak kenal Allah. Ada harta lebih sikit, terlupa ni harta Allah punya, sombong kita tuan-tuan. Ada pangkat lebih sikit, barulah ada pangkat dan sikit kan. Okay, orang panggil, tuan, lain macam musuh kan. Tuhan kata, kau sedar sikit, tu aku punya tau. Kau ambil balik sok baru tahu. Ni semua aku bagi pinjam. Aku bukan suruh kau sombong. Aku bagi semua-semua ni, suruh ingat aku. Aku bagi pangkat, suruh ingat aku. Aku bagi kekayaan, suruh ingat aku. Pasal itu apa aku pesan? Kalau ada lebih, pergi infakkan. Aku yang suruh, sebab itu harta aku. Kau tolong uruskan. Kita ada harta makin sombong tentang David Dado kan. Kita baru dapat buat banglo 3 juta punya. Oh ilah, lain macam David Dado. Sosakan punya, numpang pun rasa lain macam. Tuan-tuan tak nak naik kereta mewah. Dapat numpang naik kereta mewah, awal macam. Duduk belakang pula tu kan. Turun, orang buka pintu. Lain macam jalan tu. Numpang ni pun. Manusia ni, Tuhan kata, aku belum bagi lebih lagi. Kan? Saya teringatlah joki tu yang parking kereta kat hotel kan. Joki. Orang besar-besar bawa kereta mewah kan. Lepas itu joki ambil. Okay. Dia dapat bawa nak sampai ke parking tu. Muka tak boleh belah tuan. Muka macam dia punya kan. Dia kau perasan sikit tu pinjam dah. Sekarang ambil balik semula kereta tu, pergi bagi kawan tu, lepas tu kau nganga. Muka dah tak ada apa dah. Tadi muka geming. Allahu Akbar. Pasal kita lupa diri, kita lupa Allah Ta'ala ni, kita lupa dia ni, kita lupa. Ini milik dia, kita lupa. Kita ni milik Allah. Kalau kita kenal Allah, tak ada sifat sombong. Kalau kita kenal Allah, tak ada kita nak sifat angkuh, riak ni semua tak ada. Apa nak sombong, semua dia punya, bukan kita punya pun. Nabi ajar kita kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dia kenalkan Tuhan, dah kenalkan Tuhan, barulah dia kenalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aku bawa ni Tuhan yang suruh ni.
Kau kenal dah Tuhan kan? Dah. Yang Tuhan suruh tu ni lah benda dia. Baru dia ajar bab syariat. Kan? Apa dia syariat tuan-tuan? Syariat lah ustaz. Ialah apa benda? Syariat. Syariat tu apa? Syariat lah. Takkan ustaz tak tahu? Aku tahu lah. Aku tanya tuan-tuan. Syariat tu apa benda? Syariat ustaz. Syariat. Ustaz tak faham syariat? Aku faham lah. Aku tanya, syariat tu apa benda? Syariat Nabi Muhammad tahu apa dia. Kan? Sudah ustaz yang punya nyampak ni main tanya-tanya pula. Tak adalah. Kita datang masjid ni macam tahu, gaya macam tu kan. Allah. Semayang pun macam macam tahu. Pada haram tak tahu semayang pun. Takbir pun tak pernah betul. Macam-macam pattern takbir tengok. Siap jurus pun ada. Allah. Ini apa masalah ni? Ini apa masalah? Ini ada yang Allah. Terkejut ni macam mana? Ada yang Allah. Bawa tenang bang, nak terbang ke mana? Bawa tenang. Yang kata hebat sangat ni datang ni mayang ni Allah. Kadang baca pun tunggal langgang tuan ni. Jadi sebut nama Tuhan kan. Tak kenal Tuhan pasal tu sebut nama Tuhan pun main-main. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Ni, sami Allahu liman hamidah. Allah. Sami Allah. Apa sami Allah apa? Itu yang main-main kah? Tak kenal Tuhan. Pasal itu kita main-main. Kenal Tuhan, kita tak main-main. Nama Tuhan ni sebut. Subhanallah. Tu. Yang kenal Tuhan. Ni nama dia ni. Jangan main-main. Kena sebut elok-elok. Tuan-tuan, macam Tuan Haji Imam kita tadi lah, nak sebut nama saya kan. Ustaz Tuan Haji Azman. Sebut satu-satu. Bukan main-main tadi tu. Siap tulis lagi. Nama tu. Mana apa tadi dalam masuk dalam tu. Siap tulis nama. Manusia dengan Tuhan. Bagi salam pun. Ngangguk sini. Tak apa yang dibuat ni kita tak tahu. Ada makhraj kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah kan? Ni apa buat? Kau angguk ke siapa? Angguk ke siapa? Tu goyang kat siapa? Geleng kat siapa tadi? Baca. Tadi baca Fatihah tadi. Tamak tanyalah. Tadi. Berapa tasdid dalam surah Fatihah? Tasdid dalam surah Fatihah. Sabdu. Tasdid tak pandai pula dah. Sabdu. Berapa? Tak tahu pula dah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berapa semua ada tasdid? Pergi balik kira. Ada tak 14? Pergi tengok. 13? Betul 13 bang? 13 ke 14 bang? Abang biar betul-betul bang. Sekarang saya suruh kira betul bang. Abang jangan bang. Dah mula dah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada bismillah ni tau. Daripada bismillah tau. Bukan alhamdulillah nah. Daripada bismillah. Sampai waladdallin. Ada tak 14? Pergi tengok. Rasa macam 14. Bang kira abang tengok bang. Cuba bang kira abang tengok. Saya rasa 14. Dah isyak ke? Belum lagi. Dalam ni tak habis cerita ni. Sekarang masa ni kan. Besok baru mula start. Tak ada PKPB balik. PKP besok. Nak boleh ngetem sampai ke 12 pun besok. Malam ni tak boleh.
Tapi dah Tuan Imam panggil malam ni, saya bedal lah malam ni dulu. Tak habis nanti Tuan Imam panggil lagi, bedal lagi. Datang Batu Pahat ni, saya tak ada buat apa tuan-tuan. Rezeki datang Batu Pahat ni. Saya datang sebulan yang lalu, dekat 2 bulan dah ni. Datang cadang nak tidur 2 minggu dalam kereta. Datanglah hamba-hamba Allah ni. Tu Abang Rahim tu, semua jemaah-jemaah saya ni carikan kuliah tu, yang dia bagi tempat duduk semua bagian tu, datang tu. Apa nak buat, daripada saya tidur membuta je. Baik saya datang Batu Pahat nak kenalkan Tuhan kat orang Batu Pahat. Ramai yang tak apa nak kenal Tuhan. Ustaz macam betul dia tak kenal. Ramai tak kenal. Tanya pun tak dapat jawab tadi. Macam mana kata kenal? Kan? Tu yang saya datang sini tu. Datang tu nawai tu memang nak bedal orang Seri Gadingnya. Cakap malam ni Seri Gading dapat kan. Pasal itu kita banyak takut dengan makhluk. Kita besarkan dengan makhluk kan. Tu bab Tuhan habis. Bab syariat mana? Apa syariat? 4 je. Apa dia 4 ni? Pertama, ibadat. 2, muamalat. 3, munakahat. 4, jenayah. 4 aja yang Nabi bawa syariat ni. Bab ibadat mula dengan taharah. Bab ibadat ni sampailah habis bab ibadat. Bab taharah. Bab semayang. Bab haji. Bab ibadat. Bab taharah pun tak selesai. Kuk ditanyalah. Bab istinja. Hancur. Tuan. Belum bab semayang lagi. Bab suci baru, bab suci. Bab air, apa dari mustakmal, apa dari mutanajis. Hancur bab syariat Nabi SAW. Ini kalau kita cek balik ni, mengaji balik kan, banyak tak tahu tuan-tuan. Apa dia najis mutawasitah, apa dia najis mukhaffafah, apa dia najis mughallazah. Yang hari ni tuan-tuan kat rumah main mop ya. Anak cucu main kencing bersepah, main mop. Azan tu tuan. Bagi Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
Kita sambung sikit tuan. Sikit lagi. 8.20 kita berhenti. 8 minit lagi. Dari lama-lama lah tuan-tuan. Banyak masa lagi. Saya duduk sini sampai hujung tahun. Nak panggil tak panggil. Siapa nak tadak telinga, panggil lagi. Tak panggil saya, tadak je telinga. Tahan je lah. Menanah ke mendidih lantak lah. Sebab kita nak bagi faham ni tuan-tuan. Kita dah lama diulit mimpi. Buai. Ayun. Ustaz ngajar aku depan, dia pun khusyuk kat belakang. Rupa lelap. Balik macam tu gak, tak faham. Semayang macam tu gak. Balik-balik semayang, kasut orang lembat juga. Ustaz ngajar, rupa dia lelap. Baca panjang lah tuan-tuan. Baca panjang, zikir panjang, doa panjang. Balik-balik lembat kasut orang. Benda tak tahu lah tuan-tuan. Orang dulu, tua dulu mana ada baca panjang-panjang. Ina taina izaja wal asriyah. Balik kasut, tak ada kasut orang ambil, balik kaki ayam. Cik, kenapa cik kasut? Pakailah mana? Tak apalah, balik kaki ayam. Kan? Dulu punya amalan. Walau tak panjang, walau tak banyak, walau tak lama. Kasut orang pun tak ambil. Hari ni panjang, baca. Doa daripada atas turun, tak habis. Turun ni, tak habis. Bila nak habis ni, mam, tak tahulah apa semua disebutnya. Periuk, belanga semua, kacang, sayur semua ada, kobis, sawi semua ada. Sampai tak atas ribu dah doa. Tak habis lagi. Rabbana tu nak habis tu. Nak habis tak dah. Nak habis tak dah. Kan? Habis. Habis doa semua-semua. Balik, kemat selipar orang. Balik. Buat bodoh balik. Apa je? Selipar dia orang ni main pakai tak nampak betul. Pakailah mana-mana tu. Haji pun ambil jugalah. Yang baru. Awak beli. Tadi doa panjang. Tak tahulah apa doa tadi baca. Hebat selipar. Tak ibadat. Ibadat tak betul. Ibadat tak kenal Tuhan. Tentu lah jadinya. Ya? Allahu Akbar. Tak kenal apa. Dua perangan tak habis-habis. Baca banyak kan. Kadang-kadang saya pun sedih tengok kan orang Islam sembahyang. Benda kecil pun tak selesai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak? Berapa banyak masjid surau yang ada rak kasut. Tak letak juga. Atas rak. Tak tahu lah. Lepas tu balik sepak orang longkang satu. Kat pasu satu. Bukan masjid ni lah. Masjid ni tak ada lah. Aku tak tengok. Jadi rak kasut kan. Ada kadang siap tulis lagi. Sila letak kasut anda di atas rak yang disediakan. Tak letak juga. Letak bawah juga. Serabut pada orang Islam ni buat kerja tak tahu lah. Tak tahulah apa yang dia buat saya pun tak tahu. Tak settle hari ni. Buat ibadat. Ibadat tak settle tuan-tuan. Masalah tak settle. Macam mana kata ibadat? Macam mana tuan-tuan kata ibadat? Kalau ibadat tak boleh melembutkan jiwa, kalau ibadat tak boleh membersihkan hati, itu ibadat ke? Hati tak bersih ni pencuci ni, tuan Imam ni kan. Yang kita buat-buat ni semua nak cuci hati lah, nak bersih lah. Produk pembersih hati. Nak jadikan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Nanti datang hadap Allah Ta'ala dengan jiwa yang suci bersih. Pasal itu dia suruh bersihkan sekarang ni. Bersih cepat. Dia suruh lah buat ibadat ni. Semayang tu kan. Baca elok-elok. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bertahun dah semayang. Tak mau rak putih. Macam mana? Sebab ilmu tak ada. Minta maaf cakap lah kan. Macam orang perempuan lah. Basuh baju. Dia beli pencuci baju tapi tak baca alat pencuci baju tu. Tak baca. Main beli je. Tengok iklan kata bagus, dia belilah. Haram tak baca pun kan. Mana baca. Ni macam mana cara guna dia. Satu skop ni untuk apa? Satu skop untuk cucian tangan air 250 ml. Mana pernah baca? Untuk mesin basuh 8 kg, 2 penutup ni. Mana pernah baca? Main curah je. Betul basuh-basuh tak bersih. Tak elok lah jenama ni bang. Kenapa? Tak bersih. Mana nak bersih? Mesin 12 kg, bubur satu penutup. Tak baca. Mana baca? Kita ni buat ibadat ni dulu baca ke? Mengaji ke betul-betul? Jujur-jujur lah. Mengaji ke buat sembahyang ni betul-betul dulu? Atau mengikut-ikut yang bala ni? Mengaji lah.
Takbir tu apa maksud dia? Allahu Akbar. Apa rukun dia? Apa syarat dia? Apa batal dia? Macam mana letak tangan dia? Mana sunat dia? Mesti ada kan? Ada lah. Bukan kitab besar-besar pun. Buka dia kitab Safinatun Najah fil Ilmi Fiqh. Oleh Salim Sumair ni tuan-tuan. Bukalah kitab tu. Ini ngangkat takbir pun macam lagu. Menunjukkan kita tak baca tu. Berapa rukun takbir? Oh, ada rukun ke Ustaz? Adalah rukun. Itu sebab dia tak boleh macam sotong tu. Apa benda? Apa benda? Ngangkat takbir gitu. Ya Allah. Allah. Nabi ajar aku tu. Allah. Ini dah. Yang kita buat. Lepas tu baca betul-betul. Baca elok. Itu belum solat berjamaah. Hukum imam wal makmum. Qaulul tam fil ahkam imam wal makmum. Belum. Belum. Imam makmum ni batal Rabu. Itu belum imam tinggalkan waktu tengah sujud. Imam dinakalnya imam kan. Petang ni makan. Kita makan bubur kacang banyak mam. Maghrib kan semayang. Tengah sujud batal. Batal. Senyap dia imam keluar pula belakang. Kau sujud dah kata dah. Lantak korang lah. Aku sakit perut. Lantak kalah kata imam. Aku nak buat macam mana? Dah sakit perut kata dia. Dia pun keluar duduk kat paip air tu kan. Dia tengok dia kita sujud. Nonggeng langkau kata dia. Apa tuan-tuan nak buat? Kau kena imam macam tu, apa tuan-tuan nak buat? Apa nak buat? Kita tengah sujud ni, tak nampak apa kan? Imam siap jengket di kaki pun belah. Kita ni sampai kemang-kemang telinga menahan. Duk darah turun kat kepala ni. Lama ni imam sujud, apa imam buat? Berat tu imam ni. Imam ni tak nak bangun ke? Aduh, ni betul mam. Aku semayang tak mam. Aku selemo ni mam kan. Semua ni, aduh. Kau jangan mam. Apa imam buat? Imam ni hidup ke mati? Pernah bangkit menjawab. Imam belajar dah. Takut duk bangkit bersilo semua. Mana pergi imam? Rupa imam kat luar tak. Imam keluar tak bagi tahu. Yang kau sujud pasal apa? Ni. Ni kalau kena time macam ni nganga tuan-tuan. Ni orang perempuan ni yang tutup-tutup ni semua ni kan. Tutup ni. Satu jangan tutup habis. Kena buka sikit bagi nampak. Ni mic ni bukan beli kira ni. Ini benda ni bukan beli kira. Dia buat jatuh ke kan? Dia duduk belakang jauh ni. Mia pula jatuh ataupun tak berbunyi. Imam pula suara perlahan. Kan? Apa makmum belakang nak buat perempuan tu? Kita lelaki tak apalah. Yang perempuan belakang tu apa dia nak buat? Menung kan ada. Tak rokok ke imam ni. Imam dah nak bagi salam dah. Dia berdiri tunggu. Ampun. Sebab ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Dah balik. Kita orang dah balik. Laki-laki dah balik lah. Perempuan duduk sembahyang beratur lagi. Nunggu. Sampai suruh anak tengoklah. Kau pergi tengok mak kau dia kata. Apa dia buat ni? Lambat tengok orang dah balik ni. Dia pun pergi ngejar tengok selat tabi. Mayang. Mayang apa? Tahu semua semayang. Semua duduk pakai apa diri. Imam dah balik. Kita semua dah tunggu kat kereta nak balik. Dia duduk semayang. Ni dah ada ilmu ni. Tak kena tak apalah. Kalau kena macam tuan-tuan. Ni bab sembahyang belum settle. Satu tarayah nah tuan-tuan. Kita belajar betul-betul bab solat ni, bab baca Quran ni betul-betul. Terutama bab Fatihah. Interview dulu Jumpa tuan-tuan imam ni, tuan imam. Saya ni sembahyang tapi tak tahulah Fatihah sini betul ke tidak. Boleh tak mam? Cek saya punya Fatihah mam.
Tengok saya punya mam, saya semayang mam, kadang berjemaah dengan bini, kan? Kadang bini lagi pandai mam, dia kata saya punya bacaan salah, tapi saya kata okey saya rasa. Orang lelaki kan ego mesti ada, mana boleh aku kalah kan. Bini kata awak tak betul baca tu. Kau lah nak ngajar aku. Aku tahulah, aku pun mengaji kat ustaz tu. Bila? Dulu ni. Kan? Awak baca tak betul. Tak ada, tak sampai 6 harakat. Mana? Itu mad wajib lazim kalimi musaqqal. Waladdallin. 6 harakat. Awak tak sampai. Awak 2 pun tak sampai. Ya aku rasa dah panjang. Panjang apa? 1 je. Macam? Kena test ni. Terutama kita nak baca secara sir. Bukannya tahu kan. Ya, tiba-tiba Allah dalin ni. Tasdidnya mana? Makhrajnya mana? Tu rukun qauli tu. Rukun qauli. Kan? Rukun qauli bacaan. Wajib tu Fatihah tu. Imam tak apalah baca kuat. Kita yang di belakang ni. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu. Atau main Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dalin. Dah habis dah. Tengok orang lah Syekh. Tengok apa? Tengok apa? Tengok apa? Ni, nanti Tuan Imam kan? Panggil balik semula ni. Jemaah-jemaah kita ni yang laki-laki ni. Tua muda ni. Mari jumpa Tuan-Tuan Imam ramai yang hebat-hebat baca ni. Tuan, tolong Tuan Imam tengok saya punya bacaan ni, Imam. Macam mana saya baca betul ke tak ni, Imam? Kalau saya baca perlahan ni, Imam tolong dengar, Imam tengok. Betul tak, Imam, saya baca macam ni? Ni, Imam ada ni ramai ni. Yang hebat-hebat ni. Tak nyuruh dua ni. Ini kewajiban solat. Pasal itu solat berpuluh tahun. Rokok pun tak boleh berhenti. Oh, dah marah orang rokok kat aku. Tak ada. Sama lebam tu Imam. Dahi dengan bibi sama lebam. Dahi min asari sujud. Bibi min asari rokok. Doa bukan main. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Faham tu? Ya Allah, jauhkan kami pada api neraka-Mu ya Allah. Merayu minta jauh api neraka. Habis balik naik motor. Start di motor. Tadi minta jauh api neraka, dah naik motor dekat dengan mulut. Bukan sinilah, tempat lain, tapi samanya. Rukuk tak boleh berhenti. Bertahun dah sembahyang. Apa sebab? Bacaan. Rukun qaulinya mana? Rukun fa'linya mana? Rukun qalbi jangan ceritalah. Nak ingat macam Nabi ingat Tuhan tu payah lah kan. Kita boleh ingat kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar tu standard lah. Dah masuk elok, keluar lah balik. Beras belum beli. Masuk balik semula, dah beli beras, cak rambutan, balik beli semula kan. Lepas tu keluar lah balik semula, kicap lah tertinggal. Masuk balik semula, dah beli kicap, kipas udang. Tengah-tengah rokok, Allah, cili kering. Cili kering pula dah. Mana pula nak cari cili kering ni? Cili kering tak beli pula. Orang rumah pesan tadi besok nak buat bihun pakai cili kering. Aduh, mana? Dah jumpa cili kering. Kedai mahal dah. Dah beli-beli balik pula lah. Ingatlah kejap Tuhan. Allah. Bihun. Bihun nak tadi. Cili dah beli. Bihun pula terlupa. Bihun apa selalu orang rumah pakai tu? Cap apa? Cap masjid ke? Cap apa? Cap masjid ke? Sampai salam cap masjid ke? Cap apa? Dan nak salam baru teringat. Bukan cap masjid. Faizah rupanya. Dan nak salam. Standard lah tu. Dia masuk keluar. Berlari masuk keluar masuk kan. Kadang-kadang belum angkat takbir pun tak masuk-masuk dah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa bang? Tak masuk lah. Apa yang tak masuk? Dia tak masuk.
Tu dah letak tu. Dia dah masuk, dia keluar balik. Masuk keluar balik. Ibadah keluar masuk. Kau buat apa? Kan? Satu ibadat ni tak settle tuan. Tapi dah 8.27 tu dah cukup tak tu cukup tu. Sebab saya tengok jadual tadi 8.20 ha. Dia nak isyak kan. Jadi tak apalah tuan-tuan. Banyak lagi itu baru bab ibadat. Muamalat belum. Buat muamalat jual beli pun tak betul. Macam ada kan. Jual karipak kentang tak ada, agak gelembungnya. Kau tulislah situ jual karipak gelembung. Jangan jual karipak kentang kalau kentang tak ada. Ini jual karipak kentang. RM3. Kita pembelilah, gigit tak jumpa kentang. Anak kentang pun tak ada. Dan nak habis karipak tu baru jumpa anak kentang. Itu pun tulis karipak kentang. Tulislah karipak gelembung. Ni karipak apa ni kak? Karipak gelembung. Nama baru kau? Baru. Pasal apa? Pasal gelembung yang inti tak ada. Ini Tom yam campur. Tom yam campur apa? Cakaplah campuran dia batang serai 4 batang. Daun 5 purut. Anak udang sekor. Puas hati. Ni tom yam campur. Dia campur tu anak udang sekor. Anak sotong yang kecil tu sekor. Daging sirih. Kita pun kata, ni tom yam apa ni bang? Tom yam campur. Apa yang campur? Tu. Batang serainya bang gigit. Daun 5 purutnya bagi. Mana nak berkat? Niaga pasar malam, niaga pasar, niaga kedai. Mana nak berkat? Asyik nak menipu, tak ikut cara Nabi. Nabi ajar cara berniaga betul-betul. Tak ikut. Kan? Tentu tengok tak? Itu baru bab muamalat. Banyak itu. Itu belum lagi bab munakahat, nikah kahwin. Kau nikah kahwin, besok kau panggil aku bagi cukup-cukup tengok macam mana. Nikah kahwin. Apa nikah kahwin? Tak adanya. Hijab kabul, tak habis-habis. Yang kita sibuk belanja itulah dia, serba berdiri, serba duduk, semua ada kan. Ni serba satu, serba berdiri, serba duduk, serba terentang tak ada. Hijab kabul kan sampai 10 kali kan. Saya tuan-tuan kadang-kadang nak negur juga orang jadi saksi ni. Saksi kena ada ilmu. Boleh duduk, ada ilmu. Kadang-kadang orang hijab kabul, ijablah kan. Imam kata, aku nikahkan di kau si Fulan bin si Fulan. Wahai si Fulan bin si Fulan, saya. Aku nikahkan di kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan berwakil walikan aku dengan mas kawinnya sekian-sekian tunai. Kawan pun menjut. Menjut tu dia tarik nafas lalu kan dia menjut. Dia pun jawab, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas kawin sekian-sekian tunai. Tanya saksi, sah? Okey dah, cuma lambat. Dia kena cepat. Dia menjut tu jawab terus. Sekali lagi. Orang dah ramai. Kawan dan Jud jawab. Dan Jud dia jawab, aku terima nikahnya sebulan sekian tunai. Sah? Dia jangan laju sangat. Aku tak boleh aku saksi ni aku halau je. Kan? Kita panggil dah. Sekali lagi. Tenang, relax. Dia suruh imam tenang. Pengantin lah. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Sah? Dia nya tu jangan 2 kali, nya tu sekali je. 10 kali kawan tu, berpeluh. Kau ni kena mandi. Apa sebab? Saksi tu kena mandi, bukan pengantin. Kau menyusahkan orang betul. Kan? Apa makna ijab? Apa makna kabul? Saya tu ijab kabul ni kena faham. Kan jangan sampai pengantin kata, aku terima nikahnya. Sah tak? Begitu. Tuan-tuan, ijab kabul ni senang. Bukan susah mana pun. Tapi kita persulit mana. Betul baca taklik. Baca taklik depan siapa? Depan Tok Imam. Taklik tu bukan depan Tok Imam, baca depan pengantin perempuan. Sebab nak bagi tahu dia, sekiranya aku meninggalkan kau, Fulan bin si Fulanah, selama 4 bulan 10 hari 4 bulan qamariyah, tanpa kabar berita hidup ataupun mati, tanpa nafkah zahir dan batin. Dan sekiranya kamu mengadu di mahkamah syariah terdekat dengan membayar RM1 sebagai tebus talak, sebagai khunu, maka siasatan dijalankan, gugurlah talak 1. Tanya perempuan tu, kau faham tak apa ni?
Faham? Apa yang kau faham? Kalau awak tinggalkan saya sebagai suami, awak tinggalkan, tak ada khabar berita, hidup mati, tak tahu apa. Nafkah kalau saya mengadu 4 bulan, lepas tu saya ngadu, siasatan betul, jatuh talak 1. Saya dah bukan isteri awak lagi. Kalau awak lambat balik, sampai habis edah, awak bye-bye. Faham? Okey, baru tanda tangan. Ni baca depan Tok Imam. Kiranya saya meninggalkan isteri saya, si Pulan Hafiz Simlan. Imam bertanya dia, faham? Faham? Dia baca, dia faham kan? Terus yang perempuan tu faham tak? Tak faham. Lepas tu nikah, tinggalkan lelaki. Mana lelaki kak? Tahu tak balik-balik. Habis tu macam ni lah. Nak macam mana lagi, dia tak balik. Pergilah ngadu. Nak ngadu ke siapa? Pergilah mengadu ke mahkamah syariah tu. Jatuh kamu. Oh, kena ngadu ke? Ngadu lah, dia dah tinggal 4 bulan. Kau ada taklik tu? Tak tahu. Apa yang tak tahu? Taklik tu. Dia tak baca depan saya. Habis dia baca depan siapa itu? Depan Tok Imam. Ni nikah kahwin itu akan datang. Tuan Imam Fazlan, nanti sabar, tenang. Sebab saya lama sini lagi. Konteks saya punya PA yang tak resmi ni, dia ada kat sini kan. Konteks siapa surau masjid nak panggil, konteks dia tu. Abah Rahim tu, rumah dia, Puan Dewi pun semua ni, yang Abah Ali ni, konteks dia orang lah untuk panggil saya. Sebab saya ada sini sampai hujung tahun ni. Saya memang nak show dekat Batu Pahat ni. Batu Pahat Sibar Renggam, Batu Pahat Sibar Renggam. 2 tempat ni je saya main. Nak bagi faham, nak bagi perjelas. Banyak benda tak jelas sampai hari ni. Banyak yang keliru, yang kelabu, yang sama-sama. Tapi tak apa. Hari dah 8.40. Cukup dekat tu. Mohon maaf segala terkesan bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-tuan, mudah-mudahan. Yang sebelum saya akhir tuan-tuan, sedikitlah. Ini ada madrasah tahfiz Nurul Huda saya punya lah tuan-tuan. Ni tuan-tuan.